Penganjuran konsert hiburan dalam kampus universiti bukan satu perkara baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan dari Penyu Ganas akan membentangkan tentang tajuk falsafah yang ditugaskan kepada kami, iaitu hedonisme. Hedonisme. Apa itu hedonisme? Pada dasarnya, hedonisme berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani, iaitu hedone, yang membawa erti keseronokan, kegembiraan dan kesenangan, serta isme yang bermaksud akhiran asing suatu pemikiran, keagamaan atau kepercayaan, tingkah laku serta sikap. Hedonisme ini merupakan suatu pandangan hidup yang menjadikan keseronokan, kegembiraan ataupun kesenangan hidup sebagai matlamat utama hidup seseorang individu, di mana nilai kebaikan itu hanya bergantung kepada unsur keseronokan semata-mata. Antara tokoh yang mengembangkan idea hedonisme ini ialah Aristippus, iaitu seorang ahli falsafah dari mazhab hedonis. Beliau mengembangkan pandangan Sokratik bahawa keutamaan kehidupan manusia adalah untuk mencari kebaikan. Aristippus memberikan pengaruh terhadap falsafah lain yang melanjutkan mazhab hedonis. Aristippus juga menafsirkan konsep kebaikan dari Sokrates, iaitu kesenangan. Beliau berpendapat bahawa keseronokan merupakan satu-satunya perkara yang dicari dalam hidup manusia. Beliau juga berpendapat bahawa keseronokan adalah bukan sahaja keseronokan jasmani, tetapi juga kesenangan rohani. Tiga jenis hedonisme berdasarkan kajian kami ialah antaranya psychological hedonisme. Hedonisme ini berpendapat bahawa manusia diciptakan dengan keinginan untuk keseronokan dan juga manusia memang mempunyai sifat untuk mengelak daripada rasa sakit dan kesakitan secara naluri. Seterusnya, evaluative hedonisme. Menurut jenis hedonisme ini, kesenangan adalah apa yang diingini serta dikejar oleh seseorang. Hanya keseronokan yang berharga menurut perspektif hedonisme, dan rasa sakit atau ketidaksenangan adalah sesuatu yang mengecewakan atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dirasakan oleh manusia. Akhir sekali, rationalized hedonisme. Hedonisme ini berpendapat bahawa seseorang individu yang mencari keseronokan walaupun mengetahui akibat yang akan mereka terima. Sebagai contoh, seseorang mengambil dadah untuk mencari keseronokan dan menghilangkan tekanan. Para pengguna sedar bahawa ia berbahaya kepada kesihatan mereka dan boleh membawa kepada tindakan pidana. Ciri-ciri hedonisme antaranya ialah sifat peribadi egois, tiada had kepuasan yang maksimum, kenikmatan dan kesenangan hidup, sifat diskriminatif, sikap konsumtif dan bangga dengan diri sendiri. Saya akan teruskan dengan analisis. Pandangan falsafah terbagi kepada dua untuk hedonisme ini, iaitu hedonisme psikologi dan juga hedonisme etika. Untuk hedonisme psikologi, manusia secara fitrah sentiasa memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat memberikan lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesakitan kepada mereka. Manakala untuk hedonisme etika, manusia sepatutnya bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan kesakitan. Dengan kaedah ini, mereka dapat memperoleh kehidupan yang terbaik. Seterusnya, faktor-faktor hedonisme. Yang pertama adalah wujudnya pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian. Remaja mudah terpengaruh oleh aktiviti dan keseronokan yang dianggap dapat menghilangkan bosan, terutamanya remaja di bandar besar. Dengan kemunculan banyak pusat hiburan dan perjudian di seluruh negara, budaya hedonisme telah merebak dengan pantas tanpa disedari. Walaupun pihak berkuasa telah melakukan banyak cara untuk memerangi gejala ini, masih ada tempat hiburan seperti ini di luar sana. Apabila hiburan dan keseronokan yang berlebihan menjadi begitu biasa pada masa ini, keadaan bertambah buruk. Yang kedua adalah pengaruh media.
Munculnya media massa membolehkan budaya hedonisme ini merebak ke negara ini dengan mudah. Hal ini menyebabkan seseorang individu itu melakukan perkara negatif seperti minum minuman keras, melepak pergi ke pesta, melakukan seks bebas, berparti, mencontohi budaya-budaya barat dan sebagainya. Konsep itu jelas berpusat pada kepuasan nafsu semata-mata, tanpa sebarang garis panduan atau batasan, terutamanya berdasarkan ajaran agama. Yang ketiga, keruntuhan institusi kekeluargaan. Jiwa remaja dan anak-anak terjejas oleh keruntuhan institusi keluarga dan isu rumah tangga, seperti perceraian dan poligami. Dalam masa yang sama, ia mendorong mereka untuk bertindak mencari ketenangan di luar rumah dengan menghabiskan masa bersama rakan-rakan yang memahami perasaan dan kesukaran mereka. Para remaja berpendapat bahawa ibu bapa mereka tidak lagi menghabiskan masa bersama mereka dan tidak mempedulikan mereka. Dengan cara ini, mereka boleh melupakan masalah yang mereka hadapi dan kemudian berseronok dengan kawan-kawan. Yang keempat, kurang pengawalan atau pengawasan ibu bapa. Jika ibu bapa tidak memberikan pengawasan yang mencukupi kepada anak-anak, mereka juga lebih cenderung untuk keluar bersia-sia dan menghabiskan masa terluang dengan aktiviti yang tidak sihat yang boleh menjejaskan moral mereka. Dalam zaman moden ini, kebanyakan ibu bapa mengabaikan kepentingan materialistik dan kemewahan duniawi mereka sehingga mengabaikan keperluan anak-anak mereka. Anak-anak yang terbiar dan tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang sepatutnya kerana sikap ibu bapa mereka. Oleh itu, mereka keluar untuk mencari ketenangan dan keseronokan dan bercampur dengan rakan-rakan yang mempunyai masalah yang sama. Dan yang terakhir, kurang pegangan agama. Apabila masyarakat, terutamanya golongan muda, tidak mempunyai kepercayaan agama yang kukuh, mereka tidak akan dapat mencari ketenangan jiwa yang menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam budaya hedonisme ini. Pada masa ini, budaya menjadi terlalu hedonistik sehingga sesetengah orang menghalalkan cara hidup barat yang bertentangan dengan agama Islam. Oleh itu, untuk menjauhkan diri daripada budaya hedonisme, remaja harus memupuk nilai murni dan belajar ilmu agama supaya mengetahui batas keseronokan dan tidak berlebihan. Analisis yang terakhir untuk hedonisme adalah kesan-kesan hedonisme. Yang pertama adalah jenayah sosial dalam kalangan remaja akan meningkat. Golongan remaja ini seperti yang kita tahu mudah untuk terpedaya dan susah untuk mengawal nafsu. Jadi mereka ingin dapatkan apa yang mereka ingini. Mereka sanggup melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak sah seperti judi cyber, skim cepat kaya dan kecurian maklumat. Yang kedua, kadar pengangguran akan meningkat. Golongan-golongan hedonisme ini kerap mengejar kemewahan dan tidak mahu bekerja dalam jangka masa yang panjang dan letih untuk mendapatkan gaji yang terhad dan tidak mampu memenuhi perbelanjaan mereka. Yang ketiga, pergaulan bebas pada golongan remaja. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan dadah dan minuman keras. Dua ini kita dapat lihat di pusat-pusat hiburan. Kerana di pusat-pusat hiburan tak ada batasan di antara lelaki dan perempuan, dan juga terdapat ramai yang menggunakan dadah dan meminum minuman keras ini. Bagi kumpulan yang berpengaruh dalam budaya hedonisme dan falsafah ini, yang pertama adalah golongan remaja, pelajar pasca siswaza, kanak-kanak serta para belia. Bagi pro dalam falsafah hedonisme ini adalah pihak penganjur konsert itu sendiri. Walaupun penganjur konsert di Malaysia diberikan garis panduan yang ketat untuk menganjurkan setiap konsert di Malaysia, hal ini tetap akan memupuk gejala hedonisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebanyakan konsert yang dianjurkan di Malaysia tidak mempunyai had kawalan umur. Jadi hal ini akan memupuk budaya hedonisme dalam kalangan belia dan remaja. Perkara tersebut juga terjadi kerana kuatnya pengaruh hedonisme
dalam pihak tersebut yang hanya mementingkan hiburan, keseronokan dan keuntungan semata-mata. Bagi kontra dalam falsafah Hinduisme ini adalah kerajaan negeri, di mana kerajaan negeri Kelantan memang tidak dibenarkan persembahan terbuka, penganjur dan penghibur wanita. Penganjuran konsert hiburan juga tidak dibenarkan. Dengan kata lain, konsert ini yang berada di bandar-bandar besar tiada di Kelantan. Konsert hiburan tidak dibenarkan kerana ia mewujudkan gejala sosial di mana wujud pencemburuan lelaki dan wanita, penghibur tidak menutup aurat dan juga sebagainya. Hal ini mengurangkan risiko pengawalan budaya hedonisme yang tak terkawal dalam kalangan rakyat negeri tersebut. Seterusnya, isu semasa. Isu pertama yang kami kemukakan adalah yang pertama, Kerajaan Kelantan akan mengenakan denda melebihi RM10,000 Malaysia berikutan pelanggaran syarat oleh pihak penganjur konsert sempena Pesta Loy Krathong di Bachok Jumaat lepas. Bagi isu yang kedua pula, baru-baru ini kita digemparkan dengan penganjuran konsert dari kumpulan yang terkenal Coldplay di Malaysia. Cadangan penyelesaian masalah terbahagi kepada 3. Yang pertama, rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan yang ketiga, falsafah sejahtera. Bagi rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, yang pertama, memberi inspirasi kepada masyarakat untuk mencari keseronokan yang sepadan dengan prinsip moral dan agama. Yang kedua, moral dan fokus pada aktiviti yang meningkatkan spiritualiti dan membawa kebahagiaan sambil mengimbangi prinsip keagamaan. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan pula, kerjasama dan solidariti. Yang pertama, pendidikan harus menekankan betapa pentingnya kerjasama untuk mencapai kebahagiaan bersama, bukannya kepuasan diri. Yang kedua, menggalakkan mereka dengan aktiviti sosial dan kemanusiaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Bagi falsafah sejahtera, iaitu kesihatan yang holistik. Memotivasikan individu tersebut untuk merawat badan, fikiran dan jiwa mereka kerana kesihatan yang baik dapat menimbulkan kebahagiaan dan kesenangan dalam kehidupan. Yang kedua, memberitahu individu tersebut betapa pentingnya menjalani gaya hidup sihat dan melakukan perkara yang membantu mereka menjalani kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya, hedonisme ini menggariskan keseronokan sebagai asas utama kehidupan. Kesan yang dapat diterapkan juga adalah antaranya konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawa oleh hedonisme hanya berasaskan kepada keseronokan duniawi serta penumpuannya kepada kebendaan semata-mata. Konsep keseronokan dan kenikmatan berjaya mempengaruhi masyarakat dalam pelbagai adegan perbuatan yang merosakkan masyarakat. Terima kasih dan kami akhiri dengan overtime existentialism gave way to hedonism as I made pleasure into my card, using pleasure to fill the gap that my empty worldview created. Even though I said I was my own authority and I act like the world revolved around me, my actions revolve around whatever gave me pleasure. My feeling were the real authority of my life by Michael J. Hill. Dengan itu, kami akhiri pemandangan kami dari kumpulan 2 Penyu Ganas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi